Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama, Kesatuan Eropah EU berminat untuk menjalinkan kerjasama dua hala bersama dengan Kerajaan Sarawak terutamanya dalam peralihan kepada tenaga hijau di negeri ini. Duta Besar dan Ketua Delegasi EU Michalis Rokas berkata, Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menunjukkan minat dalam jalinan kerjasama dengan EU terutamanya pemindahan teknologi, pendidikan dan pertukaran dalam tenaga hijau yang mampat. Menurutnya, duta negara anggota EU akan terus membawa perbincangan dan perkongsian semasa lawatan di Sarawak untuk dibawa ke ibu negara mereka dalam mencari jalan kerjasama antara kedua-dua pihak. That we are 19 of us, we are going to bring this back to our capitals immediately, and we will see how we can enhance on the one hand the bilateral partnerships with Sarawak, but also at the EU level, myself. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Jumaat. Michalis menambah EU komited mewujudkan perkongsian mampan baharu yang boleh dipercayai dan kawasan peralihan hijau kerana perubahan iklim adalah ancaman wujud kepada manusia. As you know, in the EU we have a lot of leading technologies, but also in this area, but also besides that we have the new policy where we try to diversify our partners around the world. We want to create new, trusted, sustainable partnerships. And the area of green transition, because climate change is an existential threat to humanity, but also the new types of energy, like the sustainable aviation fuels, and connectivity and digitalization that are very important to the state of Sarawak are our priorities. Hadir sama dalam kunjungan hormat tersebut Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri Duta Fedi Nuli. Terdahulu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Kumpulan M-Bank Tan Sri Muhammad Noor Yusof. Paparan seterusnya, kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina masih dirasai dengan timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian terus melakukan kunjungan ke beberapa kediaman di Bintulu pada Khamis. Beliau bersama isterinya Datin Amar Eun Ok Seok Yen telah berkunjung ke kediaman pemimpin-pemimpin tempatan seperti Presiden Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Sarawak ACCCIS Kong Cheong Ung dan kediaman penghulu Datu Chia Siong Pian. Turut serta dalam kunjungan tersebut adalah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Chin dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Jody Pang Leong Ming. Dalam pada itu, Datuk Amar Profesor Dr. Sim bersama tetamu kehormat lain telah menyempurnakan simbolik menggaul Yisang sebagai tanda kesejahteraan dan menyambut tuah. Selepas itu, rombongan kemudian berkunjung ke rumah Presiden Gabungan Persatuan Cina Berdaftar Forca, Bintulu, Chin Chi Fiu dan Setiausaha Agung Persekutuan Persatuan Cina Malaysia, Huazong, Datuk Dr. Wong Ek Long. Laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak telah memperuntukkan dana berjumlah 2.02 juta ringgit untuk menubuhkan sebuah pusat sehenti intervensi awal OSEIC di Miri. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penyaluran dana tersebut adalah susulan ketiadaan pusat sehenti di kawasan Miri meskipun bandaraya tersebut merekodkan bilangan kedua tertinggi kanak-kanak bermasalah pembelajaran berdaftar di negeri ini. Sehubungan itu, katanya, Kerajaan Sarawak memperuntukkan 2.02 juta ringgit bagi tujuan penubuhan OSEIC Miri yang dijangka mula beroperasi pada Oktober 2024. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Graduasi OCEIC 2023 di Kuching pada Jumaat.
Datuk Seri Fatimah menambah pembinaan OSEIC Sarawak di kawasan pedalaman adalah penting dalam mewujudkan lebih banyak peluang untuk kanak-kanak berkeperluan khas mendapat akses kepada diagnosis awal, program intervensi yang berkesan dan sesi terapi di seluruh Sarawak. Manakala di Tanjung Manis, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi telah hadir bagi meninjau raptai penuh program pemimpin bersama rakyat dan Majlis Perasmian Bekalan Air Tanjung Manis di Loji Rawatan Air Tanjung Manis pada Jumaat. Sesi raptai penuh itu turut disertai Timbalan Menteri Perancangan, Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh dan Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Jafri Lias, Pengurus Besar Lembaga Air Sibu Abdul Malik Abdullah, Elias Itin Langit dan Pemangku Pegawai Daerah Tanjung Manis Ismail Kasah. Dalam pada itu, sesi raptai tersebut telah berjalan lancar yang mana ia dijalankan pada sebelah pagi dan juga pada petang ini. Program Pemimpin Bersama Rakyat dan Majlis Perasmian Bekalan Air Tanjung Manis akan diadakan pada 17 Februari ini dan dijangka disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng. Orang ramai boleh mengikuti majlis ini secara maya melalui penstreaman langsung di laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan YouTube UKAS Channel pada jam 10.30 pagi esok. Di Limbang pula, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota akan terus dibangunkan bagi keselesaan masyarakatnya. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu pelbagai projek sedang dirancang dan dalam pembinaan di konstituensi tersebut. Menurutnya, antaranya ialah pelaksanaan projek pembinaan kemudahan seperti Dewan, Gelanggang, Futsal dan Surau di Kampung Tegarai sedang dijalankan. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja ke tapak projek RTP dan tapak Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2024 pada Khamis. Dalam pada itu, beliau yakin menjelang tahun 2025, kemudahan awam di kampung-kampung sekitar daerah Limbang akan lengkap bagi keselesaan penduduk. Sementara itu, cadangan menaik taraf klinik kesihatan Debak dan pembinaan klinik pergigian serta menaik taraf pusat hemodialisis Debak bakal memberi keselesaan kepada penduduk yang hadir ke klinik tersebut. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, sebelum ini beliau telah bersetuju dan memohon kepada Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA untuk memperuntukkan sebanyak RM9 juta bagi projek pembinaan dan naik taraf klinik kesihatan tersebut. Katanya bagi mempermudahkan proses pelaksanaan tersebut, beliau berharap agar pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersetuju dengan cadangan yang telah dikemukakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau dan melihat lokasi cadangan bagi menaik taraf serta membina semula bangunan klinik kesihatan Debak pada Rabu. Tambahnya lagi, beliau berharap agar KKM mempermudahkan proses pelaksanaan projek ini kerana dana yang disalurkan adalah daripada Kerajaan Sarawak dan akan melalui beberapa fasa yang harus dipatuhi memandangkan premis ini di bawah bidang Kerajaan Persekutuan. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Graduasi OSEIC 2023 di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Adik Muhammad Rizki bin Masrur 5.